Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid Raudhah, Terap, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Ini setelah 3 kali ya. Bulan 3 itu saya ke umrah sebenarnya, dan bertemu pula dengan anak saya yang kemalangan di Yaman. Jadi buat urusan tu tak dapat hadir. Yang kali hari tu ni saya jam on the way nak mai tu daripada pukul 12 petang tu. Saya bertolak daripada Kuala Lumpur. Selalunya perjalanan dalam 4 jam lah. Tu pun cara slow-slow berhenti singgah minum apa 4 jam. Tapi hari tu kita pukul 12, duduk target pukul 4 sampai lah. Tengok subhanallah, mula dia pergi pukul 7 atau pukul 7 sempat lagi. Lepas tu dia naik merah lagi pukul 8. Ada telefon lah kata, kita buat lepas isyak Ustaz. Lepas tu nampak pukul 8 sampai ni. Lepas tu dia naik pukul 9, dia naik pukul 10. Pukul 10 kalau saya main pun tuan-tuan kita tak ada lah. Cerita dia waktu tu subhanallah sebenarnya. Dan alhamdulillah hari ni sampai agaklah. Tu pun esok nak top up pergi Kuala Lumpur pula. Malam esok ada program kat Putrajaya, lusa dekat TV Hijrah. Apa ala kulli hal, inilah semua qadar Allah, takdir Allah SWT. Apapun kita dapat jumpa pada malam ni, alhamdulillahirabbil alamin. Kan, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni disebabkan tak ada tajuk. Saya tengok poster dia duk cari apa tajuk. Tajuk Jafri Ustaz benda ceramah Ustaz Jafri Abu Bakar. Tajuk dia panelis tanyalah Ustaz TV9. Jenuh saya duk cari point apa nak cerita. Jadi saya nak bincang dengan tuan-tuan malam ni tajuk hikmah dan kelebihan kita berada bersama dengan alim ulama. Boleh tajuk tu? Ya, no. Tak boleh pun mikrofon dekat saya. Kan dia hujan-hujan ni pula kan. Dia kata Ustaz kita makan dah siap. Makan saya siap dah, kira boleh perah sampai pukul 12 lagi. Setuju tak? Setujulah, baru start baru 5 minit. Tunggu lagi pukul 9 lagi dia bercakap boleh tahu. Baik, insya-Allah tuan-tuan, salat semat hikmah kita bersama dengan alim ulama. Memang kita kena duduk dengan alim ulama lah ni. Kita duduk zaman fitnah. Lah ni dia panggil zaman fitnah. Zaman yang Nabi SAW gambarkan kepada kita akhir zaman ni seperti kepingan malam yang gelap. Fitnah ni duduk depan dia macam duduk dalam gelap, teraba-raba ni, tak tahu ni. Malam tu dah gelap dah. Nabi kata, malam tu dah gelap. Nabi kata, kepingan malam yang gelap lagi. Nak cerita, akhir zaman ni kita duduk pada situasi yang hampir-hampir boleh menyebabkan kita tak tahu siapa betul, siapa salah. Dan Sallallahu Alaihi Muhammad. Orang lah ni boleh mengkufurkan sama-sama orang Islam macam tu di lidah ya. Di lidah ya. Ni hujung jari ya. Orang ni kafir, orang ni terkeluar dari Islam. Senang-senang aja kufurkan orang. Di hujung jari ya lah ni. Orang yang dinasihati, kamu salah ni, pendirian kamu tak betul ni, yang kamu bawa ni salah ni.
Bila semua orang kata saya salah, itulah yang menunjukkan saya berada pada jalan kebenaran. Macam kita. Kan? Akhir zaman. Maka waktu yang macam ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena duduk bersama dengan alim ulama. Kena pegang tangan alim ulama. Tak lama dah kot penzuhuran Imam Al-Mahdi. Tak lama dah kot. Tak tahulah bila tuan-tuan. Tak tahu. Tapi berasa-berasa macam tak lama dah kot. Bila tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi tak dia nak keluar belum? Tak boleh jadi. Boleh jadi tak Dajjal nak muncul dah? Boleh jadi. Memang kita duduk zaman dia. Kita lah ni duduk pada zaman yang Nabi kata fasa ni lah Dajjal akan muncul. Fasa sebelum kita, fasa mulkan mulkan Na'dan. Habis dengan tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir, Osmaniyah Turki 1924. Fasa yang nak mai lepas pada ni namanya khilafah ala manhaj an-nubuwah. Fasa kelima. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut nanti akan muncul nanti fasa pemerintahan macam zaman sahabat dulu ni. Akan main nanti. Bila? Waktu tu zaman Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa memerintah. So kalau fasa yang ketiga kita dah terlepas dah. Fasa yang kelima kita belum sampai lagi. Dan fasa kelima itu Nabi Isa dah memerintah. Maksudnya Dajjal akan muncul pada fasa kita ni. Bila Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Lepas Dajjal terbunuh, muncul pula Ya'juj Ma'juj. Dan dalam tempoh tu akan berlaku peperangan yang sangat besar. Kita akan pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Maksudnya, sebelum Dajjal muncul atau about time pada Dajjal nak muncul ni, dan nak turunnya Nabi Isa, kita akan berjumpa dulu dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Nak beralih pada tanda besar kiamat ni, kita akan berjumpa dengan Imam Mahdi dulu. Tapi kenalkah kita dengan Imam Mahdi? Nabi kata, ataituhum walau habwanu ala salju. Kamu datangilah dia, pi kat dia, bai'ah dengan dia, walaupun hampa terpaksa merangkak atas salji. Maksud apa? Susah lagu mana pun, pi kat dia. Tapi yang akan menentang Imam Mahdi itu ialah orang-orang yang kenal dengan Imam Mahdi. Pasal apa kata lagu tu? Pasal Imam Mahdi Allah ubah dia dalam satu malam. Maksud orang kenal dia. Tiba-tiba dia diangkat menjadi Imam Mahdi. Kita kata, biar betul kawan ni. Ni kawan Facebook aku, dia kata. Lu kenal dah. Tapi dia Imam Mahdi. Macam mana kita nak kenal? Cara kita nak kenal, duduk dekat dengan alim ulama. Bagi kita duduk dekat dengan alim ulama. Mudah-mudahan kita terbimbing daripada fitnah akhir zaman ni. Kita duduk dekat dengan alim ulama ni, kalau ada salah sekali dia tegur, salah ni, tak betul cara ni, kita kena terima. Kita buat keputusan salah, tak betul ni, tak kena ni. Kita buat salah, dia tegur kita, jangan buat macam tu, tak betul, salah ni. Waktu ni memang tak boleh berenggang dengan alim ulama. Maka kita kena duduk. Bila kita duduk dengan alim ulama, ada hikmah yang kita akan dapat. Saya memetik kalam daripada Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia menyebut, yaqul man intaha minal alim Man intaha ilal alim wa jalasa ma'ahu, barang siapa yang dia telah sampai kepadanya orang alim. Dengar ni elok pesan daripada Abu Laits As-Samarqandi ni. Bila mai dekat tuan-tuan ni orang alim katanya. Kita ni duduk Kedah tuan-tuan sekalian, Allah nikmatkan kita dengan ramainya orang-orang alim, tuan-tuan guru alim ulama. Betul tak betul tuan-tuan? Bersungguh orang di Rilen Cemuru kat Kedah ni ramai tutuk guru alim ulama. Malang orang Kedah tak kenal tutuk guru dia, tak kenal.
Solat Jumaat. Pergi ziarah. Pergi ambil manfaat. Yang tua-tua meninggal habis dah. Nah, solat Jumaat. Yang tua-tua meninggal habis, kita tak sempat ambil manfaat pun. Ada seorang tuan-tuan cerita tok guru saya. Dia kata, dia duduk pergi sembahyang jenazah. Asal pergi sembahyang jenazah jumpa orang ni. Pak cik ni. Sembahyang jenazah ni dia ada. Pergi sembahyang jenazah ni dia ada. Pergi sembahyang, kata, merata pak cik dah duduk perasan orang tua ni. Tahu mana pun dia ada. Mainlah hati dia tersangka, dia ni cari duit ke. Kan, kotlah pergi sembahyang jenazah ni dapat RM5. Pergi ni dapat RM5. Kot lagu tu lah dia fikir. Satu saja pergi tanya, pakcik ni saya duk perhati, tak mana main jenazah pakcik ada lah. Ustaz jangan salah sangka dengan saya lah. Pasal apa? Ustaz tahu tak, saya duk pergi ni tak mana ada jenazah ni. Satu je Ustaz. Apa dia? Pasal inilah tempat berimpunnya tok-tok guru pondok. Ni kata. Kan kita pasal lagu tu. Kalau ada jenazah lagi, tok-tok guru ni pondok turun ni, tok guru pondok ni. Kita tentu berimpun. Saya bukan nak apa, saya nak pergi salam cium tangan mereka aja. Nak pergi salam, cium tangan tok-tok guru pondok, pergi cari tempat mereka berimpun. Tak mana mereka selalu berimpun? Bila ada jenazah. Tu Kedah. Kedah. Pergi cari. Kata Abu Lais, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, manitaha ilal alim, bila mai kepada kamu orang alim, wa jalasa ma'ahu, dan kamu duduk bersamanya, tetapi wala yaqdiru ala an yahfadhal ilm, tetapi dia duduk pun dia tak dapat hafal pun ilmu tu, falahu sab'u karamatin, baginya 7 karamah ataupun 7 kemuliaan. Ada orang alim mai, dia pergi dekat orang alim tu, dia pergi duduk dengan orang alim tu, dia tak boleh ngapai ilmu pun. Tak boleh pun. Kita ni, cerita kita lah tuan-tuan. Faham saya Muhammad? Walaupun tuan-tuan dekat sini ni saya nampak lah dan diberitakan kepada saya, Ustaz, kalau Ustaz pergi dekat Masjid Ar-Rawdah dekat Terap tu, Ustaz tengok di situ depa memang jenis tak bawa pen, tak bawa kertas, pasal depa jenis mengapai. Ustaz bang dah Ustaz benar. Ya. Walaupun tuan-tuan pasal mengapai, tapi kita tuan-tuan masing-masing akan dapat ilmu yang berbeza-beza fahamnya. Setuju tak? Saya bercakap satu benda yang sama je tuan-tuan. Daripada awal sampai habis, tuan-tuan dengar benda yang sama aja. Tapi ada orang dapat 10, ada orang dapat 3, ada orang dapat 1. Betul tak ni? Ada orang langsung tak dapat. Balik-balik rumah ini tanya, pergi mana? Balik lambat mana ni? Tak, tadi singgah kat masjid, lepas tu ada kuliah ustaz cerita. Ustaz tu, ustaz mana? Tak tahu, aku pun tak kenal. Ini kata. Lepas tu dia cerita apa? Panjang sungguhlah kuliah dia, pukul 9 tak berhenti lagi. Bukan tanya panjang pendek, luas sungguhlah ilmu dia. Bukan tanya luas ke kecil. Dia cerita apa? Tak tahu, aku pun tak tahu, tak faham apa. Lupa habis dah. Kita bukan tunggu lama nak lupa ilmu yang kita mengaji. Tunggu sekali angkat jack motor tu lupa dah. Tak percaya tanya. Betul ke aku? Sebab masing-masing ada orang dia boleh faham sungguh. Duduk dia tawadhu aja. Sepanjang kuliah pejam mata. Cuba tanya dia. Woi, dia boleh syarah balik daripada awal sampai habis. Faham ni? Tu jenis orang duduk di dalam itu. Ada orang sambil ustaz duduk bersyarah, dia pun bersyarah agak kat belakang. Betul lah aku duduk kata ustaz dah cerita tu, aku duduk abang dah kat. Kawan dia pun jenis tu, jenis syarah sama syarah ni. Kalau tok guru saya ada orang duduk sembang aku tu, dia panggil dia, "Hamai duduk ni?" Hamai syarah. Orang nak ceramah, dia pun nak ceramah juga. Dia kata tinggi. Allah selamat tuan-tuan. Maksudnya ada orang yang dia duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dia tak dapat manfaat. Dia tak boleh langsung nak ingat ilmu. Tak boleh. Tapi tetap kata Abu Lais, dia akan mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, awwaluha yanalu fadlal muta'allimin, dia kata. Baginya kata dia akan mendapat keutamaan orang-orang yang belajar.
Orang duk mengaji ni, dia pun dapat tumpang sekali. Kita main majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah, ganjaran sangat banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka pahala baginya seperti mana? Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Lagi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas di satu tempat yang namanya taman syurga, mai singgah, kata Nabi SAW. Ma aryadana Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Kami tak tahu, duk hidup lagi ni. Dunia dah ada taman syurga kah? Ada. Al majalisul ilm, majlis ilmu. Nabi panggil dia taman syurga. Bila dekat dunia suka duduk taman syurga, mudah-mudahan nanti di akhirat kita boleh duduk dalam taman syurga juga. Amin kata. Tak mau amin. Amin lah. Amin. Dunia tak mau duduk taman syurga, tu harap nak duduk dekat dalam syurga, nanti duduk taman syurga. Tak boleh lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisul ilm ya Rasulullah. Rasulullah, apa habuan kami boleh dapat kalau kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kalau kami pergi perang tu, kami boleh dapat harta ghanimah ni, banyak ni. Kalau kami duduk sila dalam majlis ilmu, kami dapat apa Rasulullah? Qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Al-jannah, al-jannah. Kamu dapat syurga, dapat syurga. Nabi SAW. Tu kemuliaan orang menuntut ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat melebarkan sayap. Kita duduk di bawah lembayung sayap malaikat. Macam tajuk drama lah. Di bawah lembayung Kaabah. Duduk di bawah lembayung sayap malaikat. Ujung tu, duduk tu, mencecah langit dunia ni. Dan para malaikat ni, tuan-tuan, menyebut-nyebut nama kita ni. Bawa pi dekat Allah. Allah berbangga-bangga dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukan takat tu, dilimpahkan kepadanya sakinah. Orang duduk majlis ilmu dapat apa? Sakinah, tenang. Betul tak tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tenang? Betul tak? Betul lah. Baru 10 minit. Tunggu 2 jam. Tenang tak tenang. Dengan lapar lagi, dengan sejuk, dengan lenguh kaki tuan-tuan sekalian. Kan tak? Ini baru awal 10 minit, sekejap dia start melunjuk. Sekejap dia start beralih kot tu. Sekejap dia, dan dia melunjuk kaki tak tu, picit ibu jari tu, mak ustaz berhentilah. Tapi tenang, tenang. Duduk dalam tenang. Patutnya tenang. Kalau duduk majlis ilmu rasa gelisah, ada tak kena dengan hati, bukan tak kena dengan majlis ilmu. Lagi, Allah melimpahkan rahmah. Orang duduk majlis ilmu ni dapat apa? Dapat rahmat, dapat belas kesian Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi dapat apa? Dapat maghfirah, pengampunan. Para malaikat duduk celah-celah kita ni, Allah ampunlah dosa dia, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah, ampun dosa dia. Allahumma salli alaihi wasallam. So keluar ilmu ni, bersih pada dosa. Ni celah-celah kita ni ada malaikat amai. Tu tuan-tuan duduk jarang-jarang bersih celah-celah ni dia malaikat. Saya jawab tu. Sempat lagi ustaz tu semeh dia kata. Di karaoke lagi. Hari tu saya pergi ceramah tuan-tuan. Depa pakat-pakat jaga dinding, takut reban. Dia sandak daripada ujung ni sampai ujung ni. So, semua orang sana. Kalau dinding kona dia kona. Kona tu dia kona. Dia pergi tu dia sana. Ada kawan main lambat, dia tengok dinding dah penuh. Dia sandak dinding luar. Betul dia cerita ni. Dia tak boleh pasal dinding penuh dah. Saya kata kadang-kadang kuliah tu saya kata apa? Tak apa tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh duduk juga tengah-tengah ni. Tak ada masalah apa. Dia pun heran siapa-siapa saya kata lagu tu. Saya kata pelik tempat ni pasal semua orang dah jaga dinding. Dan depa reserve bahagian depan tu untuk malaikat. Sebenarnya malaikat duduk celah-celah kita ni. Dan bila habis je majlis ilmu ni, malaikat ni akan naik bertemu dengan Allah. Allah tanya, depa ni kamu main mana? Allah tanyalah, kadang Allah Maha mengetahui, Allah tahu.
Tuan-tuan tahu tak, para malaikat duk tengok kita ni, duk dalam kuliah ni, tahu macam mana? Tuan-tuan pergi kat luar, tuan-tuan tengok kat langit, tuan-tuan nampak bintang-bintang tu. Macam tu para malaikat yang duk di langit tengok kita kat bawah ni, macam bintang-bintang. Tang mana ada majlis ilmu, dia ada cahaya. Ada cahaya aku, ada cahaya aku. Salah satu cahaya malam ni, tahniah. Tahniah. Seronoklah. Allah pilih kita, tuan-tuan. Allah pilih kita. Doa bagi Allah pilih kita sampai mati duduk lagu ni. Mati pun tengah duduk lagu ni. Tak bunyi dah. Tadi macam ya je. Sungguh. Mati dalam majlis ilmu. Allah. Mati dalam taman syurga. Benar? Malaikat tengok. Untung orang yang Allah masih duduk gerak hati dia untuk mai duduk majlis ilmu. Bila malaikat naik berjumpa dengan Allah, mai mana ni? Kami mai daripada satu kelompok yang depa ni duduk bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyebut, membaca ayat-ayat kamu ya Allah. Depa nak apa tu wahai malaikat? Depa nak syurga-Mu ya Allah. Depa pernah tengok ke syurga-Ku? Tak pernah tengok ya Allah. Kalau depa pernah tengok syurga-Ku, depa nak apa? Depa nak minta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Daripada neraka-Mu ya Allah. Depa pernah tengok kan neraka-Ku? Tak pernah ya Allah. Kalau depa pernah tengok, depa nak apa ya Allah? Depa nak minta pengampunan ya Allah. Wahai malaikat, seluruh dosa depa aku ampunkan. Dapat pengampunan. Lalu malaikat kata, ya Allah, ada seorang tu, dia bukan nak mai duduk situ pun, dia singgah. Dia bukan nak mai majlis ilmu tu pun, dia singgah. Tak tahulah, dia tak tahu kata ada kuliah kata malam ni. Dia main-main tu, dia nak main isyak. Dia main-main masuk-masuk tengok, ustaz duduk dah. Dia pun astaghfirullahalazim, istighfar dulu. Ni nak patah balik lagi. Orang nampak sangat. Duduk pergi lah. Bila nak habis? Tak bila nak habis? Tak bila nak habis? Gelisah dia. Ya Allah, dia bukan main sebab nak main kuliah pun. Dia main singgah dia. Tak ada orang yang duduk di sisi orang mendapat manfaat tu, melainkan dia pun dapat manfaat tu. Dia pun dapat sekali. Ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Hebatlah orang duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi, orang yang tadi dia tak boleh menghafal ilmu pun, tapi dia pi tu sebab dia nak pi duduk dekat dengan alim ulama tu. Dia tak hafal ilmu pun. Alim ulama tu mai, dia pi duduk dekat dengan alim ulama tu nak mengambil manfaat, tapi hafal ilmu dak pun tak lekat langsung. Dia akan mendapat apa yang didapat oleh orang-orang yang duduk dalam ilmu tu, dia pun dapat sekali. Nombor satu, kata Abu Laith As-Samarqandi. Wathani, yang kedua, hikmah ataupun kelebihan kedua yang akan diperoleh oleh orang yang mai duduk dengan alim ulama. Bila alim ulama mai dekat dengan depa, lalu dia duduk dengan alim ulama. Wathani, madama jalisan indahu kana mahbusan anidz dzunubi wal khata. Kata Abu Laith, yang keduanya, selagi dia duduk bersama dengan orang alim, maka dia tercegah daripada melakukan dosa dan kesalahan. Nah, betul lah. Kita ni, kalau tak mau buat dosa, tak mau terikat dengan dosa, tahu antara cara dia buat lagu mana? Tahu macam mana? Duduk dengan orang baik. Betul tak? Kalau kita duduk dengan orang baik, kita nak buat benda tak elok tak? Kita malu paling tidak dengan orang tu bila kita nak buat benda tak elok. Kita ni bukan baik kan? Tahu tak pasal apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita nak duduk dengan orang baik. Bukan sebab kita baik. Saya nak kawan dengan tuan-tuan. Pergi merata tempat seronok jumpa orang. Betul? Mai tani pasien orang macam ni. Pergi setengah orang tu kan, jenis gelak banyak. Gelak. Pergi setengah tempat jenis muka beku pun ada. Daripada awal kuliah sampai habis. Jam kita. Saya kata, saya buat lawak pada awal sampai tengah dia tuan-tuan kot lah nak gelak. Kami memang pasien lagu ni Ustaz. Oh, pasien lagu tu mana? Pasien tu mana? Macam-macam pasien. Jumpa.
Tahu tak yang duk pi seronok jumpa orang tahu pasal apa? Tuan-tuan, insya-Allah yang duk dalam masjid ni orang baik-baik. Betul tak ni? Mengaku bila. Mengaku bila. Subhanallah. Kalau dia tak baik pun, dia tengah duk usaha untuk jadi orang baik. Ingat senang nak boleh duduk dalam masjid. Tambah-tambah hujan pula kat luar. Mana? Elok nak keluar tadi maghrib, elok nak keluar start motor, bro, hujan turun. Masuk balik ke rumah. Bini kata, tak ada pi. Hujan. Tu kereta duk ada, sayang kereta duk bungkus. Kita nak jadi orang baik. Walaupun penuh dengan mujahadah. Tuan ingat boleh senang main masjid. Mujahadah tuan-tuan. Tahu malah ni dah kuliah daripada kemarin duk zikir tu nak pi tak pi. Dia on the way main masjid tu. Tahu lah hati dia kata apa? Harap-harap ustaz tak mai lagi malam ni. Padahal dia nak pi tu, nak pergi ngaji tu. Harap-harap ustaz tak mai tuan-tuan. Elok-elok mai habis-habis main maghrib. Tuan-tuan, dia pun tengok kiri kanan. Tak nampak apa. Nampaknya cerah masa depan hari ni. Duk pula pengurusi buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita nak maklumkan ni penceramah kita tak dapat mai pada malam ni. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik rumah dah bini tanya dah. Balik awal bukan ada ceramah ni. Tu lah ustaz tak mai ni, frah tahu tak ni jiwa ni. Celah hati, alhamdulillah. Orang nak dia baik betul tu. Orang nak jadi baik tu, dia mau macam tu. Sebab yang dia nak buat tu dia mujahadah. Bila mujahadah, kalau mujahadah mana? Kalau tak dapat, syukurlah. Dia nak sembahyang duha. Tengok-tengok masuk zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sembahyang duha. Terlepas hari ni. Alhamdulillah. Terlepas. Alhamdulillah pula. Lepas tu rasa apa? Rasa, frahnya pasal apa aku tu? Betul. Nak bangkit tahajud. Esok aku nak bangkit tahajud. Dengar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk subuh dah. Loh, tak terjaga. Teringat nak bangkit tahajud. Alhamdulillah. Dia tak keluarlah kat mulut dia. Tapi hati tak rasa apa-apa. Kalau dia tak boleh nak buat dengan halangan-halangan yang tertentu. Tahu pasal apa macam tu? Pasal dia duduk dalam posisi mujahadah. Tengah lawan lagi. Orang nak pergi perang, kan tak? Orang nak pergi berjihad keluar. Nak pergi berjihad, jadi apa? Tentera musuh tak mai. Alhamdulillah balik. Tapi orang yang nak mati syahid, Allah frahnya. Tak boleh nak berjuang, tak boleh nak ikut nak dapat mati syahid. Beza di antara orang yang dapat kemanisan dan kelazatan iman dengan orang yang baru duk mujahadah nak jadi baik. Macam kita. Mengaku tak mengaku? Aku bila tak usah duk tunjuk soleh sangatlah bab yang macam tu. Tunggu soleh mana? Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi cara untuk kita selamat dan cara untuk kita tak melakukan dosa dan maksiat, buat lagu mana? Duk dengan orang baik-baik. Jangan duk dengan orang jahat. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, di antara tanda Allah terima dan Allah ampunkan dosa-dosa kita juga, Allah akan kurniakan kepada kita orang baik-baik. Duduknya orang baik di tepi kita ni menyebabkan kita terhalang daripada melakukan dosa dan maksiat. Nombor dua. Jadi betul tak kata Abu Lays tu? Yang pertama, kita akan dapat kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu kita dapat, walaupun kita tak mengapai ilmu. Yang kedua, paling tidak benda jahat dan benda dosa yang kita nak buat, kita akan terhalang. Nombor tiga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Wa thalith, idza kharaja min manzilihi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tanzilu alaihi rahmah. Allah Rabbi. Yang ketiga, ketika dia keluar daripada rumah dia nak pi duduk dengan orang alim tadi. Bila dia keluar daripada rumah dia tadi ni, start motor ni, berjalan ni, tahu apa dia dapat? Maka rahmat pun akan turun kat dia.
Rahmat ni apa rahmat? Rahmat ni maksud belas kasihan, kasih sayang. Yang mai kat dia ni apa ni? Kasih sayang Allah kat dia. Kita ni dalam hidup nak apa pun biar dia mai dengan rahmat. Nak rezeki, rezeki tu dia gabung dengan rahmat. Nak sihat, sihat tu gabung dengan rahmat. Faham? Nak anak-anak, anak-anak yang mai tu gabung dengan rahmat. Nak apa saja dalam hidup, minta ya Allah kurniakanlah aku, kurniakan kepada aku, kurnia kepada aku, tambah kat ujung tu dengan rahmat. Perasan tak kita dah minta? Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Engkau wahai Tuhan yang pemurah lagi Maha Pengasihani. Tahu pasal apa? Bila rezeki yang kita dapat itu dengan rahmat, rezeki itu akan jadi manfaat. Nikmat yang kita dapat dengan rahmat, nikmat tu akan dapat jadi dengan jadi manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dua anak. Seorang anak baik, seorang anak jenis derhaka punya anak. Anak dia lah. Dia tak erti hormat. Suka buat perangai tak elok. Dua-dua meminta duit. Ayah nak minta RM10. Pasal apa? Cikgu suruh beli buku. Yang minta tu, yang jenis duk tuang sekolah, yang jenis duk buat macam-macam ni minta. Apa yang ayah dah bagi tak? Bagi. Tapi bagi je lah. Betul ke ni? Ayah tunjuk kat aku. Betul tak mana buku? Betul ke RM10 ni? Total RM5 je. Bagi tapi soalnya banyak. Betul tak? Tapi anak yang baik tu macam mana? Nak banyak mana? RM10. Cukup kan RM10 tu? Ambil lah RM20. Nak tunjuk kat ayah? Tak payahlah. Ambil. Dua-dua pun bagi. Tapi satu bagi dengan soal jawab, bagi dengan kumur. Kak dia bagi. Satu lagi dia bagi dengan penuh kasih sayang. Yang kita nak daripada Allah yang mai kat kita, semua penuh dengan kasih sayang. Bila dia mai dengan kasih sayang, dia tambah lagi satu dekat ujung dia. Nama dia barakah. Berkat. Sallallahu alaihi wasallam. Berkat ni macam mana? Ziyadatul khair. Bercambah kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat dengan nikmat yang dia terima. Sebab tu, orang yang dia niat dia nak duduk dengan orang alim, dia nak bersuhbah dengan orang alim, dia nak dapat manfaat dengan orang alim walaupun dia tak boleh nak hafal ilmu, dia keluar daripada rumah dia, rahmat dah melimpah dah kat dia. Dah dapat dah rahmat Allah bagi. Perjalanan dia dapat rahmah, kenderaan dia dapat rahmah, rezeki dia dapat rahmah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try ikut tok guru. Ikut tok guru. Ada tok guru kita kat mana ni, ustaz-ustaz kita, syekh kita kat agama kat sini. Tok guru ada kuliah mana malam ni? Dekat Pulau Pinang. Tok guru boleh tak hari ni saya nak tolong bawa kereta tok guru? Kita boleh. Kita pun pukul 6.30 tu tunggu kat depan rumah dia. Nak ambil kunci tolong bawa. Dia pun bawa kereta. Dalam kereta tu dalam salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, agak-agak boleh dapat ilmu tak daripada dia. Dapat ilmu, dapat nasihat. Dia zikir kita, limpah berkat kat kita. Satgi lepas kuliah, lepas kuliah, orang jamu tok guru makan. Dia dapat tak? Dapat lah. Tunggu lagi. Dia pun dapat sekali. Mana kawan yang ikut sekali tok guru tu? Tu dah keluar. Duduk. Ini tak apa. Dah makan. Buat nasi. Cukup lagi. Buat lagi. Allah SWT. Tahu pasal apa? Rahmat.
Melimpah rahmat dia. Ikut setahun sudah tambah 30 kilo. Okay. Orang kata, Ustaz nak tak jadi YB? Ustaz nak jadi YB, jadi calon. Saya tak mahu lah, saya jadi ustaz lah. Jadi ustaz. Pasal apa Ustaz? Jadi calon bagus Ustaz. Mana tahu aku menang. Tak mahu. Kalau saya jadi ustaz, kalau saya di YB, saya pergi makan kat kedai. Ya. Kata, YB, baru sampai YB. Oh tu takkan tak bayar pun. Ni kena bayar, itu kena bayar, ni kena bayar. Cuba ustaz. Ustaz, salam. Selfie. Lepas tu lagi confirm free ni. Okay. Niat pun tak betul dah. Oh, baik. Allahumma salli ala tuan-tuan ya Rabb sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat apa? Bila dia keluar saja daripada rumah dia, maka rahmat pun melimpah turun kepadanya. Yang berikutnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, warabi' dan yang keempat, idza jalasa indahu fatanzilu alaihimur rahmah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fanusibuhu bi barakatihim. Allahu Rabbi, kata Abu Laith, bila dia duduk pula di tepi alim ulama tu, duduk di samping alim ulama tu, kemudian rahmat yang turun kepada mereka tu, kepada alim ulama tu, akan melimpah pi kat dia. Dia pun dapat rahmat daripada limpahan rahmat yang turun kepada alim ulama tu. Dia pun dapat sekali dengan berkat mereka. Allahu Rabbi. Tadi dia punya sendiri beradadah waktu dia berjalan pergi tu. Dia duduk saja tepi, rahmat turun dekat ulama. Bila dia duduk tepi ulama, rahmat ulama tu tumpang mai kat dia. Kasih sayang Allah, belah kasih Allah daripada ulama tu tempiah mai kat dia. Duduklah dekat dengan orang alim, orang saleh. Sebab tu nak kena check, kita tengok kadang-kadang pasal apa yang kita ni tak boleh duduk dekat dengan tok guru. Lihat ni. Tok guru mai kita tak ada. Kita nak pergi kat dia, dia tak ada. Kita buat majlis panggil mai, dia tak boleh mai. Cek tengok pasal apa je lagu tu. Pasal apa tiba-tiba kita duduk dengan alim ulama, satu hari kita jadi jauh pada dia. Dulu duduk dengan dia, duduk majlis dia. Lah ni tak boleh duduk dah majlis dia. Kita terhindar daripada duduk di majlis dia. Pasal apa? Waktu almarhum Tuan Ustaz Fadil Nur, anda kenal tak? Tahun 2002 dia meninggal. Saya pergi. Tuan-tuan tahu, saya pergi balik tempat saya parking kereta. Tempat saya parking kereta tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tempat saya parking kereta yang hari tu ni berjalan kaki nak pergi tu, kira balik 10 km. Kereta dah jam, pack jalan tu, jalan Pokok Senar tu. Kami main daripada Al-Ustaz kan. Berhenti tahun tu, penuh dah jalan, tak boleh nak pi, nak patah balik pun tak boleh. Kena parking tengah jalan. Tak boleh pi dah. Jalan kaki, kira pi 10 km. Kenapa Ustaz Muhammad? Orang tak usah cerita ramai banyak mana. Tuan-tuan, ada jemputan khas ke hari tu? Dijemput semua tuan-tuan untuk hadir solat jenazah pada hari. Ada tak? Tak. Allah bagi lapang hati seluruh orang untuk pergi solat jenazah dia. Allah bagi lapang. Hari tu Allah bagi beribu manusia, tak ada urusan waktu tu. Saya pergi pula almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Waktu tu saya duduk di Kuala Lumpur, tengah ceramah. Dapat berita malam tu. Solat Jumaat. Malam tu juga perderah daripada KL. Pergi lebuh raya apa-apa. Sampai pagi. Nak masuk sesak. Allah saya yang tahu. Sampai kat depan tu. Depan ni bukan dalam masjid ni.
jenazah duduk dalam masjid ni. Kami duduk kat luar. Allah tu berimpik ni. Lemah ni. Rasa macam duduk padang mahsyar. Oh, tarik nafas tak lepas. Duduk tarik nafas tak lepas. Duduk nampak ada menara kat tu. Duduk tarik nak pergi kat menara tu. Allah, bersesak lah. Elok sampai dekat pintu tu, Ustaz Don nampak saya. Itu Ustaz, mem. Pegang tangan saya. Saya pun pegang tangan Ustaz Don. Tarik. Elok sampai tang pintu. Dia pun nampak. Ustaz. Yang jaga pintu tu kan. Ustaz, tarik Ustaz Don. Dia pun tutup pintu. Melekat saya kat pintu. Tak boleh masuk. Syafaat Ustaz Don tak lepas. Duduk Ustaz. Nampak pula Ustaz Azhar Idrus. Dia nampak saya. Tarik pula masuk ke dalam. Nak kata, ya Allah, manusia punya ramai. Siapa yang lapangkan hati seluruh orang pada hari itu untuk pergi solat jenazah? Allah. Pasal apa? Mulia orang tu. Almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Kita pergi. Tuan-tuan yang pergi, tuan-tuan tengok ramainya manusia. Berpusu-pusu. Dan jenazah dia diusung di tangan orang sejauh 4 km. Daripada madrasah tu pergi ke mana? Pergi kubur dengan masjid depan tu kan. 4 km tuan-tuan. Atas tangan orangnya. Ramai. Siapa yang lapangkan hati seorang untuk pergi hari tu? Allah. Almarhum sahabat saya, Ustaz Murtada. Saya tengah duduk kelas dekat UKM waktu tu. Hari Sabtu ingat lagi. Baru habis 2 kelas kot. Ada lagi kelas tak habis. Dia dapat mesej. Dia dah meninggal. Start kereta pederah. On the way nak balik. Dia kata nak buat lepas pukul 4 petang. Tak sempat. Pukul 4 memang tak sempat ni. Jalan atas highway. Dua orang lah bagi sempat. Tuan-tuan. Tiba-tiba takdirnya berubah. Jadi pukul 6 petang. Sebab adalah apa masalah jenazah tak sampai apa. Sampai pukul 6. Sempat sampai, manusia dah penuh masjid. Dan takdirnya pukul 6 petang tu rupa-rupanya ada seorang ulama yang besar daripada Qatar, Salih Azimad, yang memegang sanad Al-Quran yang tertinggi di dunia waktu tu. Dia ada majlis dekat dengan masjid tempat yang ada sembahyang jenazah tu. Dan pukul 6 petang itulah waktu dia break, dia rehat sekejap. Dan orang pergi jemput dia untuk solat jenazah. Dia jadi imam. Salih Azimad. Ni kerja siapa ni? Kerja Allah. Bila Allah nak muliakan seorang, sampai hari dia mati Allah muliakan seorang. Kita panggil Tok Guru mai kenuri rumah kita pun dia tak boleh mai. Assalamualaikum Ustaz, saya buat kenuri ni. Boleh tak Ustaz mai? Kami nak tumpang berkat Ustaz. Minta maaf lah, saya ada majlis kat Johor. Oh tak apa, saya telefon Ustaz ni. Ustaz boleh mai tak rumah saya kenuri? Saya tak boleh ni, saya ada program dekat Penang. Tak boleh nak mai, minta maaf Ustaz, saya hajat nak pergi tapi tak boleh pergi. Ya Allah, mula dah gelisah dah. Pasal apa aku jadi begini? Duk Ustaz telefon ni. Ustaz tak boleh mai. Jam ni tak boleh mai, ni tak boleh mai. Gelisah. Bini kita dah tak apa. Kan mereka habang kata mereka sibuk. Memanglah mereka sibuk. Tapi boleh tak Allah nak lapangkan ulama-ulama tu untuk mai rumah kita supaya berkat dia kita dapat tumpang? Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa kita tak dapat? Pasal apa kita tak dapat kelebihan? Takut pasal dosa kita. Allah tak mau berkat dia tu mai dengan kita. Sebab kita boleh dapat berkat dalam rumah. Lepas tu, bila kita nak pergi, Tok Guru saya nak pergi rumah Ustaz, saya minta maaf saya tak ada. Oh tak apa. Tok Guru saya nak pergi ziarah Ustaz, saya minta maaf saya tak ada. Allah susah hati. Siapa aku ni, pasal apa ni Allah tak bagi tak izin ni. Oh tuan, ini muhasabah. Apa dosa kita agak sampai Allah jauhkan kita daripada ulama yang kita boleh mendapat manfaat barakah daripada dia. Muhasabah. Allahumma salli alaihi. Lagi wal khamis madama mustami'an tuktabu lahul hasanah. Yang kelima, selama masih mendengarkan maka akan dituliskan kebaikan untuknya. Duduk dalam majlis tu Tok Guru duduk bercakap, dia duduk ni, dia dengar je.
saja. Kan dia tak boleh hafal ilmu. Jenis orang bebal, jenis orang yang bebal. Orang kita kata bebal lah. Bebal kita ni lain maksud. Nah, tu bebal tu. Tu bebal tu mana? Jenis merajuk pun bebal kat kita ni. Kalau orang selatan tu, bebal ni maksud dia apa? Payah nak masuk tu dia panggil bebal lah. Ada seorang anak murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama Rabi'ah bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Jenis tak boleh terima ilmu. Duduk dalam majlis dia, ni syarah. Hang faham tak apa? Dok tak faham. Hang tak faham. Syarah lagi, beritahu. Faham ni? Dok tak faham. Tak faham juga. Aku hafal sekali. Sampai lebih daripada 26 kali kot dia ulang poin sama. Faham tak? Dok tak faham. Payah dia kata. Sampai dia malu tu, dia dah merajuk, dia kata apa? Aku bangkit dia daripada majlis tu, keluar dia. Dia kata aku mengaji ni tak boleh. Lalu Imam Syafi'i pergi jumpa dengan dia. Kata kat dia, dah mengaji dekat Masjid Raudah tu, aku tak boleh nak faham. Mem mengaji di rumah saya lah. Yang Masjid Raudah tu saya tambah lah. Mem mengaji di rumah saya lah. Mem mengadak one to one ni. Talaqi je panggil. Duduk talaqi dengan saya. Tapi duduk mengaji. Mengaji seorang-seorang. Hajar satu. Seorang-seorang ni, seorang-seorang. Faham dah ni? Tak. Tak faham juga. Hajar tak faham juga. Dia kata, takat ni sajalah kemampuan aku untuk ajak kamu. Tak boleh dah habis lah. Maksimum lah. Takat ni lah. Tak boleh lebih pada tu dah. Minta maafnya. Selebihnya kamu doalah pada Allah agar Allah kurniakan ilmu pada hati kamu. Kalaulah ilmu tu satu senduk nasi aku dah senduk masuk dalam mulut kamu dah. Doa. Dia malu tu, dia rasa sedih sangat. Awak lah, aku ni bebal sangat ni, tak boleh-boleh ni. Dia angkat tangan, ya Allah bagilah ilmu, ya Allah bagi Allah. Berkat doa dia jadi salah seorang daripada ulama yang sangat hebat yang mensyarahkan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nak cerita Saleh Muhammad. Kita ni jangan duk rasa selesa sangat bila tak boleh nak faham langsung. Balik tak faham. Tak faham satu hal, tak lekat satu hal. Mau cara mengaji kat sini ni tuan-tuan, berapa ustaz duk main berulang, ustaz ni main, ustaz ni mengajar tu, banyak macam-macam ilmu kita dapat dah. Patutnya learning ni, ilmu ni, amal ni tu dah kemuncak dah. Habis bila tanya kat dia, yang tak buat apa betul, dia kata tu lah ustaz ni majak sobat aku ni, ustaz ni sobat ni, ustaz ni sobat ni. Dia kata banyak sangat tu yang aku tak buat apa tu ya. Dia kata itu senang. Ni. Kalaulah kita ni bila duk dapat ilmu tapi ilmu tu tak mau melekat dengan kita, kena cek apa masalah kita ni sebenarnya. Tahu tak kata kelebihan duha? Tahu. Buat tak? Tak. Tahu tak kelebihan baca Quran? Tahu. Buat tak? Tak. Tahu tak kelebihan sedekah? Tahu. Ustaz tu main mengajak. Buat tak? Tak. Tahu tak kelebihan sunat qabliyah ba'dah? Awak tak tahu, duk mengaji selalu. Ustaz tu pesan dulu. Buat tak? Tak. Maksudnya benda dengan kita yang tak kenal ni sampai langsung tak boleh lekat ni. Tapi orang yang saja memilih untuk duduk dengan alim ulama ni, walaupun dia tak boleh nak hafal dan tak boleh nak hadam ilmu tu, tetap akan dituliskan pahala kebaikan untuk dia. Yang keenam, nak habis tu, tinggal satu lagi ya, 7 semua. Wasabi'u kullu salli ala sayyidina Muhammad kullu qadamin yarfa'u wa yadha'u yakunu kafaratan lidh-dhunub wa raf'an lid-darajati lahum wa ziyadatan fil hasanat. Yang ketujuh, yang keenam, yang keenam, salli ala sayyidina Muhammad, salah tu. Wasadithu, yang keenam, salli ala sayyidina Muhammad, tahuffu alaihi al-malaikata bi ajnihatiha ridan wa huwa fihim. Yang keenam, mereka dikepung oleh sayap-sayap malaikat dan mereka dikepung malaikat dengan sayap-sayapnya dan orang itu pun turut juga bersama dengan mereka. Orang menuntut ilmu ni kan malaikat dengan dikepung sayap. Dia yang tak faham apa tu, yang main tak boleh hafal apa, dia pun dapat juga kepungan para malaikat ni, sayap para malaikat tu.
Dan yang ketujuh, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, wasabi' kullu qadamin yarfa'u wa yada'u yakunu kafaratan lidzunubi wa rafa'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanat. Yang ketujuh, setiap langkah kakinya yang diangkat dan diletakkan maka akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa, pengangkat darjat dan tambahan-tambahan kebaikan kepadanya. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Rabbi, tuan-tuan, itulah kelebihan daripada orang yang duduk bersama dengan alim ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak faham dan tak boleh mengapai pun apa daripada ilmu yang disampaikan oleh alim ulama tersebut. Kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni, banyaknya manfaat yang kita boleh dapat daripada alim ulama, bukan sekadar ilmu dia. Ilmu tu tak payah cerita dah. Tapi yang lain-lain pun banyak lagi kita boleh dapat. Bahkan Abu Laid sebut lagi ada 6 kemuliaan tambahan yang dia akan dapat. Tapi tak mau syarah lain tu, lagi belajar lagi setengah jam lagi. Nanti tajuk lain pula nanti. 6 kemuliaan tambahan yang dia akan dapat dengan dia duduk dalam majlis ilmu. Duduk dengan alim ulama. Maka rebut benda ni. Dekat Kedah ni ramai tok-tok guru alim ulama. Jangan duduk jauh-jauh dengan alim ulama, supaya kita boleh mendapat kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan yang dibincangkan, disebutkan oleh Abu Laid sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan perkongsian kita jadi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya. Saya minta ampun, minta maaf dan salah dan silap. Tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang masih saya belum buat keputusan untuk melaksanakan ataupun melakukan ibadat korban. Masjid kita buat apa ekor Ustaz tuan ni? 8 ekor. Habis lah. Penuh lah. Ada lagi? Ada lagi. Tuan-tuan ambil. Jangan tak buat korban. Satu keluarga, pastikan satu keluarga paling tidak ada satu bahagian korban. Maka terangkatlah dia panggil sunat kifayah untuk keluarga tersebut. Jangan sampai langsung ada keluarga yang tak ada buat korban. Jangan. Macam tu. Kalau boleh kita nak buat sendiri-sendiri. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa macam mahal sangat kot nak buat dengan sini apa sebagainya, kami sendiri pun buat korban dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita buat di Malaysia pun ada, kita buat di Allahumma salli alaihi di negara Afrika pun ada. Negara Afrika yang kita buat tu nama Chad, bukan CAT. Tu Chad yang sabu kat dinding tu. Chad CHAD nama dia. Negara Islam termiskin di dunia. Jenis jarang-jarang sekali dapat makan daging. Maka kita buat tu mempuas hati betul lah. Dengan harga dia RM390 saja. Tuan-tuan boleh layari daftar.ybim.org.my/UJAB. UJAB tu Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi dia panggil apa? Saya sebut daftar.ybim Yayasan Budi Ihsan Malaysia.org.my/UJAB Ustaz Jafri Abu Bakar. Mudah-mudahan tercapailah niat dan matlamat kita untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun ini, insya-Allah. Lagi sekali ucap terima kasih, minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.